Okay guys, so ini adalah kita punya modul. Alright, yang kamu nampak ni adalah kita punya modul dan kita ada 7 chapter 7 chapter kat sini. Dia start dengan introduction to statistics, organizing and graphing data, data description, probability distribution, sampling distribution, and it would end up dengan tajuk estimation. So 7 topik kita tengok see how it works dengan kita punya online ni, adakah dia memudahkan ataupun sebaliknya. So okay, now kita pergi kepada benda topik 1. Okay, this is chapter 1 chapter 1 iaitu modul yang kita ada lah. So basically untuk kita punya Google Meet ini, saya tak adalah nak menerangkan seinci demi seinci apa benda yang terkandung di dalam modul ini, sebab ini modul kalau saya baca, duk baca benda yang sama juga. So jadi cuma apa yang saya nak buat adalah saya akan pinpointkan benda-benda yang penting sebagai rujukan. Nah, so sebab ini adalah video kan, jadi kamu boleh ulang-ulang tengok lah. So saya tak akan terangkan semua sekali lah. Saya cuma akan terangkan benda yang penting sahaja. Baik, chapter 1 ini dia lebih merupakan untuk mentakrifkan beberapa kita punya, dia lebih kepada introduction untuk kita perkenalkan beberapa terms yang kita nak gunakan di dalam statistik. So kita akan lihat satu persatu. Jadi kita akan jumpa, yang ni kamu boleh baca lah, what is statistik. Ini boleh baca yang ini boleh baca. So jadi di dalam statistik ini, saya tak tahu sama ada ini cukup besar atau tidak bagi kamu. So di dalam statistik ni ada 2 jenis. Type of statistics, iaitu kita ada deskriptif dan juga inferential. Deskriptif dan juga inferensi, dalam BM-nya inferensi lah. Ada 2 benda yang besar, iaitu deskriptif dan juga inferential. Okey, jadi kalau kamu further up modul ini, dia ada terangkan lah. Dia ada terangkan deskriptif statistik ini apa, inferential statistik ini apa. Jadi secara umumnya deskriptif statistik ini dia adalah yang melibatkan table, kita nak buat graph, kita nak display, contohnya nanti nak buat pie chart, histogram, benda-benda macam tu dia melibatkan statistik deskriptif. Okey, itu adalah satu. Yang kedua adalah statistik inferential. Yang ini dia melibatkan apa? Dia melibatkan to a more depth knowledge dalam statistik, di mana kita akan belajar mengenai hubungan, iaitu relationship, correlation, dalam BM dia adalah korelasi. Lepas tu nanti kita akan belajar juga hypothesis, all the testing ni, estimation and testing the hypothesis. So jadi banyaklah formula-formula yang melibatkan bila kita nak membincangkan tentang hipotesis ini. So termasuk nanti apabila kita ada membincangkan hipotesis, kita juga akan menyentuh mengenai decision, decision about a population. So macam tu. So ini adalah intro lah, intro. Perbezaan di antara deskriptif, which is more easier in comparison dengan inferential, which is lagi detail lah. Dia lagi detail. Jadi ini adalah elemen-elemen yang menyentuh deskriptif, ini adalah elemen-elemen yang menyentuh inferential. Ada 2 lah, 2 basic things dalam type of statistic. Baik, kalau kita pergi pada page 2, dia adalah ada beberapa istilah yang kita kena tahulah. Istilah ni sebenarnya kamu pun dah faham. 2 istilah umum, iaitu population dan juga sample. Populasi dan juga sample. So, population tu apa? Ayat mudah. Population adalah all element. Population adalah all element. Population consists of all element. Yang lain tu kamu baca lah. So, sample ni adalah sebahagian daripada population. Sample adalah sebahagian daripada population. Kalau tengok ayat yang bergaris ini, kamu akan nampak sample is a
portion of the population selected for study. Okay, so sample berada di dalam population. Population is the big picture, sample is inside the picture. Boleh so macam tu lah. So kalau ada diagram dekat sini, ni ada diagram, kamu akan dapat yang ini saya ada conteng-conteng lah. So dalam video ni saya paparkan apa benda yang saya rasa saya perlu terangkan kepada kamu semua, saya akan tulis kat sini. Cuma nanti dalam handout kamu tu kamu tulis sendirilah. Ini contoh. The big circle ini represent the population, the small circle ini represent the sample. Contoh dia apa? Contohnya katalah kita kata semua sekolah di negeri Perak. Sekolah tu termasuklah sekolah menengah SMK, SBP, ya, MRSM, tak kisah sekolah agama dan sebagainya. Dia kata semua sekolah di negeri Perak. That is the population. Sampel dia adalah, sampel ni biasanya kita akan buat kajian kan. Takkan kita nak buat kajian satu Perak. Banyak sangat ni. So sampel kita, a small scale of respondent, kita nak pilih sekolah menengah kebangsaan di negeri Perak. Ini kecil saja kan. So kita hanya mempertimbangkan hanya sekolah menengah kebangsaan di negeri Perak. So kita tak pertimbangkan MRSM, kita tak pertimbangkan sekolah berasrama penuh, kita tak pertimbangkan sekolah agama, kita tak pertimbang yang lain-lain sekolah, kita tak nak tengok. Kita nak tengok SMK saja. Ini contoh, ya, contoh sample from the population. Boleh ya? Relationship between population and sample. Ini adalah perkaitan dia. Okay, so we go to another page. Apa yang ada sini? Ini tak apalah, ini kamu baca ya. Ini representative sample. Ini kamu baca, ini kamu boleh tengok lah. So saya tak ada nak bincang apa-apa. So di dalam sini nanti kita akan ada apa yang dikatakan parameter, ya, parameter dan juga sample statistik. Dan juga saya ada bagi contoh kat sini lah. So kalau parameter ni ini ya, mu, gamma dan sebagainya, lambda, ya, ini mean, variance. So ini adalah for population, ya, mean dan variance yang sama, tetapi jika dia melibatkan sampel, nampak tak dia punya penulisan tu dah berbeza. Saya besarkan sikit lah ya. Okey. Ini nampak mu kan? Okey, contoh ya, untuk population, mean dia, purhata mean adalah mu. Tetapi untuk sampel, mean dia adalah, nampak tak? Lambda ada bar tu. Tapi benda yang sama. Dia cuma mewakili komponen yang berbeza. Satu adalah sampel, satu lagi adalah population. Tapi benda sama. Variant pun sama juga. Ini pun sama juga. So sebab itulah nanti dalam chapter mana saya tak ingat, mungkin chapter 3 dan seterusnya, sekejap kita nampak kenapa variant ini diwakili oleh S squared, tetapi ini adalah lain pula. Dia punya simbol dia kan. Tetapi kedua-duanya variant. Cuma satu tu adalah population, satu tu adalah sample. So saya dah terangkan di sini ya. So nanti kalau kita jumpa S squared variant, maka ini adalah melibatkan sampel. Okay. So ini adalah pengenalan lah untuk beberapa terms yang kita nak gunakan. Okay. Kita pergi kepada variable. So jadi dalam statistik, variable yang kita gunakan ada dua. Satu dinamakan kualitatif, satu lagi adalah kuantitatif. Ada dua. Kualitatif dan kuantitatif. Apa benda tu? Baik. Dekat sini kita boleh lihat, saya cuba perjelaskan, hopefully kita boleh faham dengan ayat yang mudah yang saya cuba terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kualitatif, ayat mudahnya adalah yang boleh kita describe. Yang boleh kita describe. Contohnya apa? Contohnya ni. Gender. Laki-laki, perempuan. Kan kita boleh describekan gender, betul tak? Yang kedua, types of car, jenis kereta. Kereta Proton, kereta Mercedes, kereta Jaguar, kereta
Nampak tak? Yang kita boleh describe. Brand of shirts, jenis pakaian, yang boleh kita describe, itu adalah kualitatif, ataupun categorical variable. So itulah kualitatif. Kuantitatif adalah yang boleh kita kira, yang boleh kita kira. Ada contoh tak? Okey, tak ada contoh, tak apa, sebab di bawah kuantitatif ni ada dua pula, discrete dan continuous. Cuma ayat paling mudah adalah kuantitatif ni adalah something yang boleh kita kira, count. Okey. Dan di bawah kuantitatif ini ada dua lagi, iaitu dia boleh merupakan discrete ataupun continuous. Discrete ataupun selanjar. Dalam BM je lah. Macam pelik kan, selanjar, tapi tak apalah, kita sebutlah discrete or continuous. Baik, kita akan lihat setiap satu ni apa benda sebenarnya. Discrete variable. Discrete variable ini yang boleh bilang. Yang boleh bilang, dan dia mesti suatu integer. Integer tu apa? Integer tu adalah nombor yang tak ada titik perpuluhan. Contoh, 1, 2, 3, 0, negatif 1, negatif 2000, 2000, 20,000, that is integer. Tapi kalau 0.5, that is not an integer. Okay? 1/2, adakah integer? No. 1/2 bukan integer. Integer is a solid number. Solid number. So macam tu. Itu adalah integer. Itu adalah discrete variable. Contohnya, for example, numbers of car. Bilangan kereta. Kalau kita pergi ke ke pasar, contohnya, kita tengok parking lot kereta, kita nak hitung bilangan kereta itu, the number of car. Kita boleh bilang kereta tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 biji kereta. That is normal lah. Ada tak kita nak sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Doktor, ada 7,5 kereta. Mana ada 7,5 kereta? In logic lah. Logic. So, itu yang dinamakan discrete, yang kita boleh bilang. Dan dia mesti suatu integer. Contohnya, number of car. Ada lagi tak? Yes, number of student yang sedang GM dengan saya. Ada 40 orang kan? Ada tak 40.5 orang? Mana ada? So, tak mungkin 40.5 orang. Yang 0.5 tu siapa tu? Yang separuh lagi tu? Mana ada orang datang separuh-separuh? Kan? So, tak logik benda macam tu. So, maknanya, number of car, number of student, so macam tu. Itu adalah discrete variable. Baik. Continuous pula. Okay. Continuous, ini dia. Continuous adalah yang boleh diukur. Dan dia ada titik perpuluhan. Dia boleh merupakan titik perpuluhan. Contoh, dah saya merah-merahkan kat sini. Time taken, masa. Kan? Masa. Masa, contohnya, 1 minit, 2 minit, 2.5 minit, 1 jam, 1,5 jam. Nampak tak? Dia consist of titik perpuluhan. Ataupun berat. Berat kita. Okey, contoh, berat saya 56.7. Logik lah. Mana ada berat berat manusia dia ngam-ngam 57, 60, 71, 75. Mana dia ngam-ngam macam tu? Kan? Tak logik lah. Mesti ada titik perpuluhan. Saya 56.7 misalnya. Kamu mungkin 57.5. Ada titik perpuluhan kan? Ini adalah contoh-contoh continuous variable. Masa, berat, tinggi, kan? Tinggi kita kan? Perbelanjaan, expenditure. So, maknanya yang boleh diukur yang mempunyai titik perpuluhan. Itu adalah continuous variable. Okey, habis yang itu. Harapkan faham ya. Tak apa, faham sekarang dah cukup. Faham sekarang bersama saya dah cukup.
Ya. So nanti rakaman video ini boleh kita ulang-ulang tengok. Okey, kita pergi kepada another part, type of measurement. Ya, bila kita bincang type of measurement ini, kita lebih berminat kepada komponen ini, iaitu bahagian statistik, iaitu kualitatif. Yang ini kan kita ada dua kan, kuantitatif dan juga kualitatif. So kita akan melihat kualitatif dengan lebih detail. Di dalam kualitatif ada 4 lagi, iaitu yang disebut nominal, ordinal, interval dan juga ratio. Okey. So di dalam kita punya kuliah ini, saya bincangkan nominal dengan ordinal, and your job is try to investigate, try to read, try to understand interval dan juga ratio. Okey? Boleh So saya terang 2, kamu belajar 2. Nanti kita bincang. Hopefully okey semua. Okay. So kita start dengan nominal scale. Okay, ini adalah nominal scale. Okay, just imagine nanti modul kamu tu memanglah dapat memang tak ada macam ni lah. Kamu punya modul tu macam saya bertulis-tulis warna merah, saya kotak, saya warna biru, garis, highlight lagi. So nampak macam fancy sikit lah, senang kita nak faham kan. So nanti kamu buat benda yang sama lah dalam kamu punya modul tu supaya lebih cantik lagi. Okay, what is nominal scale? Contoh paling mudah. Nominal scale ni yang ini, jantina dan contohnya jenis kaum. Jantina dan juga jenis kaum. So jadi kalau kita lihat nominal ini, dia ada satu ciri yang penting, iaitu setiap ini dia boleh distinguish antara satu sama lain, yang boleh membezakan. Macam ini kan jantina, laki-laki, perempuan, nampak tak? Laki-laki dan perempuan, dia sangat-sangat boleh membezakan. Contohnya jenis kaum, races kan, Melayu, Cina, India, Bumiputera, nampak tak? Dia sangat jelas boleh membezakan satu elemen dengan elemen yang lain. Ini adalah nominal. Boleh? Okay, ini adalah nominal. Kita ukur, sebab tadi kita sebut ini kan kualitatif. Okay, saya ghostkan belakang balik. Kualitatif ini macam ni. Mana dia? Ni yang boleh kita describe. Okey, yang boleh kita describe, yang boleh kita terangkan. Tetapi yang boleh kita terangkan itu, yang boleh kita describekan tu ada banyak komponen pula. Kita ada nominal, kita ada ordinal, interval, ratio. So untuk nominal yang boleh kita describe, jantina, laki-laki, perempuan, jenis kaum, Melayu, Cina, India, Bumiputera. Okey, so benda macam ni lah yang boleh kita describekan jenis kaum. Baik. Yang kedua, ordinal. Interval, please tengok so ini kamu tengok lah, kamu cuba baca dulu. Okey, ordinal ini dia sebenarnya dia ada 2 sebenarnya, cuma di dalam modul ini tidak diterangkan. Ordinal ini dia ada level dan juga rank. Level dan juga rank. Level, contoh level, contoh level apa? Level ni tahap tahap. Contohnya dekat sini. Hotel grade. Maksud dia quality hotel lah. 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, 1 star. Nampak tak? Dia ikut hierarki macam ni. Dia ikut hierarki tau. Dia ikut level dia, tahap dia. So 1, 2, 3, 4, 5. So yang ini disebut ordinal scale. In specific, ordinal ini sebenarnya kalau dia hotel grade macam ni, grade of hotel, ini adalah level. Level, tahap lah, tahap kan, tahap dia. Okey, ini adalah hotel grade. Okey, satu lagi adalah rank, taraf.
taraf. Okey, contohnya apa? Contoh, rank ni contohnya, katakan kita nak buat, kita nak buat skill taraf qualification of teacher. Taraf. So, taraf contohnya apa? Sijil, diploma, degree, masters dan juga PhD. Nampak tak? Itu is rank. Ya, taraf bukan tahap. Tahap ni macam ni. Tahap ni macam hotel grade. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Yang rank ini dia boleh kita boleh klasifikasikan dia. Taraf. Nanti kita tengok ada beberapa contoh rank dan juga level. So interval kamu boleh tengok, ratio kamu boleh tengok. So I'm hoping that kita belajar something kat sini lah. Okay, cuma saya nak bincang-bincang lah kan, antara interval dan ratio ni, terutama interval ini, contohnya macam ni lah. Kalau kita kata let's say kita ada kosong tahu kan, sifar kan, zero kan. Zero tu kalau kita mempertimbangkan kalau kita ada duit, kalau kita kata kita letak level kita kosong, maksud dia kita tak ada duit. Betul? Kalau kita ada ke kanan 2, kita katakan kita ada RM2. Kalau kita ke kiri minus 2, maksud dia kita hutang RM2. Kan? That is a normal case kan? Itu kalau kita bincang pasal duit. Kalau bincang pasal suhu, temperature, what does it mean zero? Zero tu apa? Adakah zero tu bermaksud tiada kesejukan? Tak betul kan? Zero tu masih lagi sejuk. Tapi 0 degree. Nampak tak? Nampak tak dua perkara yang berbeza sekarang ni? Kalau kita bincangkan pasal duit, zero tu adalah tak ada duit. Tapi kalau kita bincangkan temperature, zero tu kita tak boleh kata tak ada suhu. Mana ada tempat yang tak ada suhu? Semua ada. Kan? So jadi, benda-benda macam tu tak? Yang akan berlaku di dalam interval. Alright? So nanti kamu tengoklah ya. Kalau kamu tak clear dekat sini, so kita ada sumber lain, contohnya YouTube, kita ada Wikipedia, kita ada internet. So tengoklah what is interval scale. Contohnya macam tu. So mungkin boleh nampaklah kat situ. Alright? So I leave it to you untuk bincangkan dua-dua ni. So kita so nanti dekat sini akan ada beberapa exercise. So ini saya tak nak bincang, dan exercise ini ada jawapan tetapi tak semualah. Contoh exercise ni ada beberapa soalan, 1 2 3 4 5 6. 6 soalan. Yang ni boleh tengok, tapi dia punya answer dia random. Dia bagi 4 5 je. Jadilah 4 5 1 2 3 6 tu buatlah sendiri. Bincang dengan kawan-kawan dan confirmkan jawapan tu. Alright? So, ini habis chapter 1. Cuma biasanya saya akan selitkan dengan beberapa extra notes saya. Okay? Yang ini tak ada dalam modul. Okay? Ini ada dalam video. Eksklusif untuk kelas ini. Untunglah. Sikit-sikit je lah. So jadi oleh sebab ini adalah video, jadi saya lalu sajalah ya. Ada benda yang saya nak bincang, saya bincang lah. Tapi kalau kamu nak pause video ni, kemudian kamu pause, kamu baca. Okay, sini. Okay, extra note, my extra note. So classification of data ada dua jenis, iaitu descriptive dan juga inferential. Ini basic thing ya. So data ni ada dua. So jadi adalah beberapa penerangan dekat sini. So kamu boleh bacalah. Mungkin ini detail, mungkin ini terlalu detail bagi kamu dan tak perlulah ya. Cuma saya lalukan juga, saya terangkan juga apa benda sebenarnya. Okey, ini adalah classification of data. Ada dua. Type of variable. Ini adalah type of variable. Terdapat dua jenis pemboleh ubah variable kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif tu apa? Yang boleh dikira. Misalnya, bilangan pelajar dalam kelas. 1, 2, 10, 25. Ya? Dia adalah suatu numerical variable lah. Okey. Kualitatif ini pula adalah yang boleh kita describe. Yang boleh kita describe. Misalnya, jantina.
di mana kita boleh terangkan sama ada laki-laki atau perempuan. Okey, ini adalah secara umum ya. Umum. Okey, next kita ada apa? Kita ada discrete and continuous. Ya, discrete and continuous yang kita bincangkan tadi tu. Discrete. Apa tu discrete? Yang boleh dibilang. Ya, yang boleh dibilang. Dan dia mesti suatu integer. 1, 2, 5 dan sebagainya. Contoh, bilangan pelajar, bilangan kereta, bilangan anak. Itu semua boleh dikira. Contoh, bilangan anak. Anak ada berapa? Ada 2. Anak berapa? Ada 1. Ada ke anak ada berapa? 1,5. Mana ada? Ya, so benda-benda macam ni adalah discrete. Ya, discrete. Dia tak boleh nombor lain. Dia mesti integer juga. Baik, continuous. Yang boleh diukur. Dan nombor perpuluhan. Contoh, tinggi, berat, suhu, tekanan, isi padu, ketumpatan. Ni beberapa contoh lah. Di mana dia adalah suatu continuous. Right? So, dah clear kot? Yang ini. Okay, dekat sini ada satu exercise. Exercise yang saya dah bagi jawapan. Ni untuk mudahan kamu ya. Kita baca sikit. For the following observations, state whether the concerned variable is discrete or continuous. So, kamu boleh baca kat sini. Saya pun dah bagi jawapan ya. The time spent by children watching television. The keyword is time. Time is continuous. Okay. So, tengoklah ini A. B, C, D, E, F. Kamu boleh baca. Dan pastikan jawapan ini kamu understand. Ya, betul. Dia adalah continuous. Ya, betul. Dia adalah discrete. Ya, betul. Dia adalah continuous. So, kena boleh jawab yang itu. Boleh So, please have a look kat sini. What next? Ada lagi ke? Oh, ya ni. Okay. Measurement scale. Yang kita sebut tadi kan. Kualitatif tu kan. So, ada 4 jenis ya. So, nominal, ordinal, interval and ratio. So, ini saya dapat daripada teks lain ya. Ini yang saya tunjukkan kepada kamu ni saya dapat daripada teks lain. Saya share lah. Share dekat eksklusif untuk grup saya. Tapi kalau video ni kamu nak sharekan pada grup lain, tak apa. Boleh je. Sedekah. No problem. Okay. So, di sini saya tak nak bincang panjang kat sini. Tapi, saya lalukan video ini. Kamu boleh pause. So, ada beberapa istilah yang mungkin sedikit berbeza. Yang mungkin sedikit membantu kamu dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan nominal, ordinal, interval dan ratio berbanding dengan modul yang sedia ada tu. Okay, ini adalah nominal, ini adalah ordinal, ada contoh dia, dan ini adalah interval. Saya naikkan sikit. Dan last kali adalah ratio. So please have a look at the interval scale as well as the ratio scale. Boleh So guys, we go to another contoh. Contoh, beberapa contoh yang lain lah. So ini saya lalukan ya. Saya tak nak bincang panjang kat sini. Ini pertemuan kita yang pertama. So kalau dapat video ni, tengok video ni, please look carefully, analyze what I've shown in this video. Tengok, oh betul ke salah ke? Tak boleh lah, ni nak tanyalah, nak WhatsApp Dr. Azman lah. Tak apa, no problem. WhatsApp saya lagi bagus. Tanya saya soalan, lagi bagus. So ini adalah apa ni? Ini apa ni? Scale of measurement in their example. Ini kamu boleh tengok ya. Nominal, ordinal, interval, ratio. So ini adalah measurement dia. Kamu boleh tengok. Ini saya dapat daripada buku lain. Next, kita ada ini mungkin tinggi sikit lah. Mungkin tak payah pun ya juga. So, cuma saya tunjukkan juga. Type of statistical analysis for data of different measurement scale. So, ini adalah yang kita, ini dalam, dia punya test di dalam statistik. Descriptive dan juga inferential. Tak apa, tak faham tak apa. Ini cerita kemudian. Macam ni kan. ANOVA, Pearson correlation, factor analysis, multiple regression, apa benda ni. Tak apa. Ini just nak tunjukkan aja. Baru chapter 1 bah.
takkan nak tahu semua. Tak boleh kot. Ya, Spearman rank, correlation, ni kan semua ni kan. Ini sebagainya mungkin kita belajar, mungkin kita tak belajar. Tapi saya kena tunjukkan juga. This is what happen. This is what it consists. Apa benda yang berada di dalam topik ini. Okey. Ada lain tak? Ini semacam summary. Hope kamu nampak summary sikit. Saya suka macam ni. Saya suka bila kita belajar something tu, kita ada come out dengan satu summary yang ringkas, yang boleh kita faham. Tengok slide ni dah faham banyak. Saya suka macam tu. So jadi ini contoh. Ini contoh yang boleh kita buat. Ini contoh yang saya buatlah untuk pelajar saya. So kamu sepatutnya bolehlah buat macam ni supaya kalau kita nak ulang kaji, tak payah kita nak tengok buku modul tu. Modul tu kan tebal juga kan. So kalau kita tengok modul tu, kita boleh migraine. Kalau besok nak test, memang boleh migraine. Apa saya nak baca tetapi kalau kamu ada benda-benda macam ni, then should be okay. 5 minutes kita dah faham semua. Okey, contoh pemboleh ubah. Bilangan pelajar, bilangan kereta. Apa tu? Itu adalah discrete. Kan? Boleh kira kan? Discrete. Tinggi, berat. Apa tu? Itu adalah continuous. Tetapi discrete dan continuous, kedua-dua tu adalah kuantitatif. Kuantitatif. So sekarang saya nak hubung kait dengan semua sekali dengan benda yang kita belajar sekarang. Dari sini kita dah boleh nampak mapping dia macam mana kan. Okey, habis situ. Ni pula, apa ni? Jantina, laki-laki perempuan, jenis kaum, Melayu, Cina, India dan sebagainya. Apa tu? Itu adalah nominal. 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 Lepas tu tahap pencapaian, cemerlang, sangat bagus, sederhana, gagal. Itu apa? Itu adalah ordinal. Ordinal. Itu level, tahap tahap. So macam ni. Jadi yang seterusnya, grade of hotel ataupun grade of examination. Examination. Exam. Grade hotel 5 star, 4 star, 3, 2, 1 star. Itu adalah ordinal juga tapi rank, taraf. Taraf. So jadi benda-benda macam ni lah. Grade of hotel. Tadi saya bagi sebut, saya buat betul ke? Rank, taraf, grade of hotel. Saya rasa saya bagi betul kot. Rank. So jadi ini adalah beberapa contoh lah yang sedikit mapping lah yang saya boleh sharekan dengan semua pelajar. So yang ni. Ada lagi tak? Ada lagi. Ini apa ni? Ini okey, kamu boleh tengok lah saya contoh ni. Ethnic, number of sister, weight, father, qualification, PMR grade, achievement. So cuba kita tengok beberapa kategori ini. Yang setiap ini mana yang kita boleh masukkan. So boleh bincang lah dengan kawan-kawan kamu. Yang ini mana satu achievement ini ada excellent, ada ordinary, ada good, ada poor. Yang mana satu ni? So boleh tengok kat sini. Boleh cuba teka-teka lah yang mana satu. Contohnya macam tu. Alright. Ada lagi tak? Ada lagi. Bertuah lah korang. Okey. Ini kamu tengok lah Contoh. Nominal. Kualitatif. Dia nominal. Ini contoh ekstra contoh Gender. Male, female. Religion. Islam. Christian. Hindu, Buddhist, others. Ini semua nominal Ethnicity. Malay. Macam dah bagi jawapan ke atas ni aja. Tak apalah. Ni yang ni. So jadi marital status, agreement. Lagi ini adalah nominal. Sementara yang ordinal level ini adalah contoh-contohnya contoh-contoh bagi ordinal. Peringkatnya adalah level. Perception level. Satisfaction level. Degree of agreement. Ni semua level level Lepas tu level of achievement. Yang ni. Excellent, very good, good, satisfactory, fail. Ni semua level lah. Ni semua adalah ordinal. Ni contoh yang boleh kita lihat di dalam teaching video saya ini. Ada lagi? Ada lagi. Ini contoh rank pula.
Tapi masih lagi dalam ordinal lah. Ya. Grade of hotel. Grade of examination. Apa lagi? Teachers qualification. Rank of teachers profession. Macam ni. So, ini adalah semua contoh-contoh bagi ordinal tetapi adalah rank. Ya, rank. So, boleh tengok yang ini, ambil contoh ini sebagai panduan kita untuk lebih memahami. Jadi, dekat sini ada satu contoh kat sini. Hopefully nampak So, kita nak tandakan yang mana satu nominal, yang mana satu ordinal level, yang mana satu ordinal rank. So, saya dah bagi jawapan kat sini So, kamu boleh tengoklah Brand of computers owned by student. IBM, Acer, Compaq, Dell dan others. Itu adalah nominal. Dia bukan ordinal, itu adalah nominal. Tick kat sini. Dan tengoklah seterusnya. B, C, D dan juga E. Okey. So, boleh tengok yang ini. Kemudian, dan seterusnya. Okey, ni chapter 2. So, chapter 2 tak payah dululah Chapter 1 saja dulu. Ini kita ni intro. Intro pun dah panjang ni. Modul plus dengan my extra note. So, hopefully kita boleh faham lah apa yang saya cuba sampaikan. Okay guys, saya nak tutup video ni sekejap tutup nak tutup recording ni.